Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marhaban dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberikan salam. Yang pertama sekali, kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita ditemukan kembali dalam siri tadabbur surah Al-Baqarah, dan saya juga sebelum itu mengucapkan terima kasih pada Global Ihsan selaku penganjur kita pada malam ini dan juga setiap minggu, dan juga hadirin hadirat sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Pada siri yang lepas, kita dah bincangkan tafsir ayat ataupun tadabbur ayat yang berkaitan dengan sedekah. Yakni kalau kita tengok dalam sekitar ayat 260 ini, sampailah kepada beberapa ayat yang mendatang, Allah Subhanahu wa taala membincangkan tentang hukum hakam dan juga beberapa peringatan yang berkaitan dengan sedekah. Boleh dikatakan dalam Al-Quran inilah ayat yang paling panjang sekali ataupun ayat yang paling banyak yang berturutan yang menceritakan tentang hukum hakam bersedekah. Yang dimulakan dengan galakkan untuk kita bersedekah dan gandaan pahala yang berganda-ganda kepada mereka yang bersedekah. Kemudian diikuti dengan ciri-ciri orang yang sedekahnya diterima oleh Allah, dan kemudian tentang beberapa peringatan Allah kepada orang-orang yang menghulurkan bantuan ataupun memberikan sedekah supaya mereka tidak memberi itu dengan sifat yang madmumah, yang mereka perlu ikhlaskan pemberian mereka, jangan diungkit, jangan disertai dengan kata-kata yang boleh menyakitkan hati pihak yang diberi, jangan berlagak sombong, jangan menunjukkan diri kita ini berada di dalam upper hand, tangan yang lebih tinggi daripada pihak yang memberikan bantuan itu, diberikan bantuan itu. Maka ini adalah hukum hakam yang Allah Azza wa Jal telah terangkan kepada kita dan telah kita sentuh pada sesi yang lepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selepas meletakkan ayat yang berkaitan tentang perumpamaan orang-orang yang menghulurkan bantuan tetapi mereka mengungkit dan juga mereka menyakitkan hati orang yang diberi itu ataupun mereka meninggi diri terhadap mereka, Allah bagi tahu mereka ini adalah umpama batu yang habis pasir-pasir di atasnya dihanyutkan oleh air banjir. Maksudnya begitu juga pahala kita, walaupun sebanyak mana pun pahala yang kita lakukan, jika tidak disertai dengan amalan yang ikhlas, dan juga kalaulah ianya disertai dengan sifat-sifat mazmumah yang telah disebutkan itu, dia boleh melicinkan pahala-pahala yang kita lakukan walaupun ianya besar. Jadi pada ayat yang seterusnya, yakni ayat 266 ini, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi satu perumpamaan terhadap orang-orang yang telah menghalang diri mereka ini daripada mendapat pahala bersedekah ataupun pahala memberi. Sedangkan itu adalah perkara yang paling kita perlukan. Hal ini adalah kerana sifat
manusia yang mudah berasa kagum dengan pemberian ataupun dengan kelebihan yang mereka miliki. Kita akan dapati ada orang bila memberi, dia akan menyebut-nyebut pemberian dia supaya orang mengenangkan diri dia, supaya dia boleh merasakan diri dia lebih daripada orang yang lain. Dan dalam ayat 266 ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Tidakkah kamu suka kalaulah kamu memiliki kebun-kebun yang ada pokok-pokok, ada buah-buahan yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kebun yang indah. Maksudnya bila Allah kata tidakkah kamu suka ini, adalah untuk orang panggil dalam bahasa Arab kita panggil lil inkar, adalah untuk nak orang panggil memangkah ataupun kita panggil apa istilah dia, menyanggah pihak yang diberikan perumpamaan ini. Sengaja Allah sebut buah-buahan an-nakhil dan juga al-a'nab, yakni buahan kurma dan juga anggur. Allah sebutkan dua buah ini kerana pada sisi orang Arab dulu, yakni orang Arab dulu yang diberikan khitab ini, kata-kata ini, mereka antara buah-buahan yang paling sedap bagi mereka adalah anggur, dan buah-buahan yang paling banyak manfaat yang mereka gunakan seharian mereka untuk mengisi perut adalah buahan kurma. Jadi Allah nak bagi tahu, kamu memiliki kebun yang paling kamu suka, yang paling kamu perlukan. Lahu fiha min kulli thamarat. Dalam kebun itu memiliki semua jenis buah-buahan. Wa asabahul kibaru. Dan apabila kamu telah tua, sampai kamu tak mampu lagi untuk nak mendapatkan hasil daripada kebun itu, tak mampu untuk nak bekerja, walahu dhurriyyatun du'afa, dan kamu pula memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih lagi tidak kuat, tak mampu untuk nak mencari nafkah mereka, yang mana mereka ini bergantung sepenuhnya hasil kehidupan mereka daripada kebun-kebun ini. Fa asabaha i'sarun. Bayangkan, dalam keadaan kamu sangat perlukan kepada kebun itu, anak-anak kamu yang sangat lemah itu, masih kecil lagi pun sangat memerlukan kepada hasil itu daripada kebun itu. Tetapi kemudiannya tiba-tiba dia dilanda angin yang kuat. Macam kita kata i'sar ni macam angin taufan ataupun tornado yang membawa yahfihi narun, membawa macam kita kata angin atau puting beliung berapi. Fahtaraqat, sehinggalah akhirnya kebun itu terbakar, menghapuskan segala hasil-hasil di dalamnya. Walaupun ayat ini pendek, membawa satu perumpamaan yang ringkas, tetapi dia cukup dalam untuk menggambarkan kepada kita betapa dalamnya penyesalan orang-orang yang menghapuskan pahala-pahala sedekah, pahala-pahala pemberian bantuan mereka dengan sifat-sifat mazmumah yang telah kita sebutkan. Kita, kalaulah kita ada sesuatu, kita terlepas apa yang kita usahakan selama ini, paling kita suka, tiba-tiba
Tanpa salah kita, dia boleh hancur begitu sahaja. Akan timbul mungkin satu penyesalan, satu perasaan terkilan, kan, yang membuat kita rasa, ya Allah, kenapa aku diuji begini rupa. So, amalan kita juga begitu. Jangan kita dengan amal-amal saleh yang kita miliki, yang kita buat, tapi kita tak sedar mungkin ada perbuatan yang boleh membuatkan pahala kita yang kita lakukan selama ini terhapus begitu sahaja. Sedangkan di akhirat ketika itu kita sangat perlukan. Mungkin masa di akhirat nanti ditimbang neraca timbangan kita. Masa tu mungkin pahala kita ni nampak macam sama je dengan dosa kita. Masa tu kita sangat perlukan kepada ekstra pahala-pahala yang kita lakukan. Kita pula bila tengok mungkin masa tu pahala kita lebih sikit daripada dosa kita, kita rasa kita dah berjaya masuk syurga, tiba-tiba pahala tu turun banyak sampai dosa kita itu lebih berat daripada pahala kita. Kita kehilangan pahala. Masa tu kita dah rasa gembira, nak masuk syurga, tiba-tiba pahala kita lakukan yang kita rasa banyak kita buat dekat dunia lu terhapus begitu sahaja, terbakar sebagaimana yang Allah gambarkan ini. Dan masa tu kita akan rasa terkilan, ya Allah, aku dah sikit lagi nak masuk syurga, kenapalah aku termasuk neraka. Macam mana boleh terhapus ni semua? Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah telah menjelaskan kepada kamu semua petanda-petanda supaya kamu ambil pengajaran, supaya kamu ambil manfaat. Bila mana Allah dalam Quran, Allah selalu sebut tentang al-amthal, perumpamaan-perumpamaan. Allah bila sebut tentang al-amthal di dalam Al-Quran, Allah membawakannya dengan uslub tarbawi. Uslub tarbawi, uslub yang boleh mendidik kita. Bila kita dengar, kita boleh faham, kita boleh kaitkan, kita boleh kiaskan, mudah untuk menusuk, mudah untuk akal kita memikirkannya. Pernah satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat-sahabat yang duduk bersama di sampingnya. Umar tanya, "Fima tarawna hadhihi al-ayati nazalat?" Kamu tengok ayat ini turun tentang apa? Ayat yang kita bacakan tadi inilah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa anabin, yang ada mengandungi perumpamaan itu. Sahabat-sahabat dia kata, Allah Ta'ala alam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Umar pun marah. Bila sahabat dia kata macam tu, dia kata, katakanlah na'lam. Katakan kita tahu. Aw la na'lam. Atau kami tak tahu. Maka Ibnu Abbas, dia kata, pada dalam hati aku ni, aku ada merasakan sesuatu. Macam tak kena sikit. Umar pun kata dekat Ibnu Abbas, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, katakanlah dan janganlah engkau merendahkan diri kamu sendiri. Maksudnya sebab Ibnu Abbas ni sahabat yang muda. Jadi bila dia nak bersuara, kadang-kadang dia segan. Sebab Umar, ada lagi ramai sahabat-sahabat di sekeliling yang lebih senior. Dia kadang-kadang kalau dia nak bagi pandangan ni, dia takut orang pandang serong pada orang-orang muda kan. Ibnu Abbas kata, duribat mathalan li'amal. Ayat ini membawa satu perumpamaan terhadap sejenis amalan. Umar tanya, amalan yang macam mana? Ibnu Abbas tanya, li'amal. Umar kata lagi, lirajulin ghaniyyin ya'malu bi ta'atillah. Umar kata dia adalah perumpamaan kepada orang kaya yang beramal dengan satu amalan ketaatan, kemudian syaitan dihantarkan kepadanya, menyebabkan dia
Buat maksiat, maksudnya maksiat yang boleh menghapuskan pahala dia, macam tadi kita bagi tahu kalau dia bersedekah, dia mengungkit, dia menyakitkan orang, mungkin dia berlaku zalim, dia tidak menunaikan hak lagi. Maksiat itulah yang syaitan cuba untuk nak buatkan orang-orang yang beramal saleh ni tenggelam pahala dia, hapus. Itu kata Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat 267. Bila Allah sebutkan cerita-cerita macam ni kan, perumpamaan, orang akan relax, orang akan rasa tenang, seronok membaca, orang yang faham lah. Barulah Allah akan sebutkan ayat yang mengandungi tentang hukum taklif, yang mengandungi tentang hukum syariat yang dituntut untuk nak kita buat. So Allah bagi kita relax, chill dulu sikit, dan kemudian Allah pun bagi arahan, perintah. Allah kata dalam ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, berilah perbelanjaan atau belanjakanlah sesuatu yang wajib bagi kamu. Maksudnya dekat sini infak, kat sini bermaksud dia zakat. Daripada apa yang baik-baik harta kamu yang kamu dapat selama ini, ini Allah telah halalkan kepada kamu. Contohnya kamu berniaga, contohnya kamu ada apa-apalah perusahaan. Ayat ini juga antara dalil kewajipan zakat. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, means zakat apa yang pendapatan yang didapati oleh manusia, walaupun dalam apa cara sekalipun. Benda itu semua ada nilainya yang perlu diukur. Yang mana syarat-syarat dia ada juga disebut dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya yang paling penting, bila mana harta kita itu sampai kepada nisab, kadar yang telah ditetapkan oleh syarak, dah sampai pada tempohnya, yakni setahun, harta itu dimiliki oleh pemilik harta itu dengan pemilikan yang sempurna. Maksudnya dia dipegang, bukanlah macam harta yang kita ada harta dekat KWSP, kita tak boleh keluarkan harta itu. So yang itu belum lagi diwajibkan zakat, sampailah duit itu dikeluarkan. Dan juga rezeki itu antara rezeki yang halalan tayyibah. Rezeki yang haram tu tak boleh. Okay? Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Siapa yang ada buat pertanian, berbuah-buahan ke, sayur-sayuran ke, yang mana itu semua antara pendapatan-pendapatan yang dikenakan zakat. Ini juga dalil tentang wajibnya zakat pertanian. Begitu juga yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW kata, fi ma saqatis sama' wal 'uyun aw kana 'athriyan al-'ushur wa ma suqiya bin nadhi nisful 'ushur. Apa yang mendapat curahan air hujan, wa kana 'athriyan, yang mana tumbuhan-tumbuhan tanaman itu tak perlu untuk disiram sendiri, maksudnya dia dah ada hasil air yang datang sendiri, yang itu kena 1/10. Tapi apa yang disiram, yang ada kos,
separuh daripada 1/10 itu. Maknanya 1/20 lah. Mengambil kira kos siraman itu. Wala tayammamul khabith. Jangan kamu sengaja nak bagi reta-reta kamu yang kamu tak suka, yang buruk-buruk. Kalau orang nak bagi tanaman, dia bagi yang dah rosak. Orang nak bagi haiwan, dia bagi yang dah cacat. Minhu tunfiqun, kan? Tak bolehlah kamu nak bagi, nak sedekah benda-benda yang buruk ini, kamu nak bagi pada orang-orang fukara, orang-orang miskin. Kamu duk simpan harta-harta yang bagus, kan? Kamu janganlah bagi yang teruk. Paling tidak pun bagilah yang okey, yang tak ada kecacatan, tak ada kerosakan, yang at least kamu pun boleh terima. Walastum bi'akhidih illa an tughmidu fih. Manusia ni, kalau dia tak sukakan sesuatu tu, dia akan pejamkan mata dia. Janganlah sampai level yang kamu sendiri pun tak boleh terima itu yang kamu nak bagi. Seolah-olah ayat ni nak bagi tahu macam mana kamu boleh okey dengan sesuatu yang kamu sendiri tak okey. Maksudnya benda tu kalau kita sendiri dah tak mau, janganlah bagi yang tu. Kita dah macam tak boleh accept, kan? Baju kita pun dah koyak, seluar kita pun dah lusuh, yang tu kita nak bagi pada orang. Bukan tak bolehlah langsung daripada membazir, tapi janganlah kita biasakan, jadikan tabiat kita untuk memberi apa yang tak elok. Yang kita pun kalau diberikan benda tu, kita tak mau. Kita tak boleh nak accept. Macam mana apa yang kita suka, yang itulah kita beri. Walaupun dalam zakat Nabi SAW bagi tahu jangan ambil yang orang paling suka. Tak maulah. Benda yang paling cantik, yang kita paling suka tu, bukanlah sampai ke tahap itu. Tapi at least dalam kadar yang sederhana, yang boleh terima, yang tak terlampau teruk. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itulah yang berhak untuk dipuji di atas segala kurniaannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan dekatilah Allah dengan perkara-perkara yang baik, bukan dengan apa yang buruk. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang Islam merupakan agama manusiawi yang mementingkan kemanusiaan sesama insan. Insan yang dimaksudkan adalah insan-insan yang memerlukan ihsan daripada kita. Orang-orang yang susah. Tak semesti orang yang susah pun, tetapi orang yang memerlukan. Kita tengok ada sahabat kita, kenalan kita, mungkin dia ada nak buat sesuatu yang baik daripada sudut agama, daripada sudut ilmu, daripada sudut khidmat dan sebagainya. Tapi dia tidak memiliki kecukupan dalam hal tersebut dan kita boleh bantu. Kita bantu mereka dalam hal tersebut. Kerana pemberian ini tak semestinya hanya kepada orang yang miskin, orang yang fakir saja, tak semesti. Tetapi zakat itu ada bahagian untuk fakir dan miskin. Tetapi bila kita berikan kepada orang-orang yang bukan asnaf, tapi dia perlu, dia boleh jadi sedekah, dia boleh jadi hadiah. So ada benda yang kita bagi itu untuk nak hadiah, kita nak gembirakan sahabat kita. Itu pun pahala yang besar. Ada juga dalam bab kita sedekah, infak, kita beri, mungkin dia perlu untuk nak buat ini, nak buat itu, maka kita berikan kepada dia sebab kita tahu manfaat dia besar dan dia tidak memiliki kecukupan dalam agenda itu ataupun projek tersebut, kita bantu. Baik. Kemudian dalam kita nak buat apa-apa amalan, kita kena ingat, sahabat-sahabat semua, kita kena ingat syaitan akan sentiasa ganggu. Sebelum kita buat, dia akan bagi kita ragu-ragu. Selepas kita buat, dia akan cuba untuk hapuskan pahala yang kita lakukan. Maka Allah ingatkan kembali kepada kita tentang hizbus syaitan, golongan-golongan yang
akan jadi geng-geng syaitan. Manusia ni memang cintakan harta, manusia memang rasa kedekut untuk nak melepaskan harta. Itu fitrah manusia. Yang mana syaitan suka untuk nak ambil kelemahan manusia ini, fitrah manusia ini, untuk menghalang dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Akan membuatkan kita ni kadang-kadang syaitan akan takutkan kita dengan kemiskinan, kehilangan. Membuatkan kita bila nak bagi tu, kalau bagi pun bagi sikit cukup. Sebab manusia ni dia lupa siapa yang bagi rezeki. Kebanyakan manusia dia merasakan bahawa rezeki dia, harta dia, pendapatan dia datang daripada usaha dia. Dia tak mau memberi banyak apa yang dia usahakan. Dia lupa itu semua hanya wasilah, hanya asbab. Allah yang Maha Ar-Razzaq, yang Maha Memberi. Maka manusia bila nak bagi lebih sikit, alamak nanti kurang sikit bahagian aku, nanti miskinlah aku. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat 268, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asy-syaitan, syaitan itu ya'idukumul faqra, membuatkan, menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Kalaulah kamu memberi apa yang Allah perintahkan itu, kamu khawatir kamu akan kurang harta dan bahagian kamu, lalu kamu menjadi bakhil. Wa ya'murukum bil fahsya, syaitan menyuruh kamu ke arah al-fahsya dalam konteks ayat ini, iaitu bakhil. Kamu kena simpan juga untuk kamu jangan lupa, kamu pun ada hak, kamu. Kata-kata yang baik, tapi menyebabkan kita tenggelam dalam talbisu iblis itu. Boleh jadi makna dia dalam al-fahsya itu membawa maksud umum, kata-kata yang keji, perbuatan yang keji. Maksudnya kamu nak bagi-bagi, tapi aku akan kacau kamu buat dosa-dosa yang boleh menghapuskan pahala-pahala sedekah kamu itu. Maksudnya syaitan dia tidak akan mensia-siakan peluang. Sebelum orang tu bagi, dia akan halang. Kalau orang tu rasa nak bagi, dia akan buatkan dia ragu-ragu. Bila orang tu dah bagi, dia akan cuba hapuskan pahala orang itu dengan bisikan-bisikan iblis. Siapa yang ikut syaitan ini, Allah kata ala inna hizbasy syaitani dalam surah Mujadalah. Bukankah orang-orang yang mengikut kelompok syaitan ini, mereka ini adalah golongan yang rugi. Sahabat-sahabat semua, jangan risaukan rezeki. Sebagai mukmin, apa yang perlu kita lakukan adalah berusaha sedaya upaya. Kita buat baik dengan apa yang kita ada. Kita berdoa dengan sepenuh jiwa dan kita bertawakal sepasrahnya. Al-Imam Al-Hasanul Basri diingatkan kepada kita tentang faedah ayat ini. Dia kata, aku dapati dalam Al-Quran ada 90 tempat yang Allah sebut, Allah telah tentukan dan Allah telah jamin rezeki makhluk dia.
dan aku dapati hanya ada satu tempat sahaja, yakni dalam ayat ini yang menyebut asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan kalau kamu memberi. Tapi kita ragu-ragu dengan firman Tuhan yang benar. Allah dah sebut pada 90 tempat, itu yang kita ragu-ragu, dan kita terpedaya dan termakan dengan satu kata-kata syaitan yang dusta. Sayang sekali, kita tak percayakan Allah, tapi kita lebih percayakan syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Kalau kamu berjaya menepis perkara itu, kamu beri juga, maka Allah menjanjikan kepada kamu keampunan. Allah akan menutup dosa-dosa kamu di akhirat nanti. Innal hasanat, kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dalam surah Hud 114. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW kata, Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya pemberian sedekah itu boleh menghapuskan kemurkaan Tuhan, menghilangkan kemarahan Allah. Allah ya'idukum, Allah janjikan kepada kita juga fadla, gantian apa yang lebih baik daripada apa yang kamu berikan. Wa ma anfaqtum min syai'in, Allah kata dalam ayat lain, fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu belanjakan di jalan Allah itu, maka Allah akan gantikan. Dan di hujung ayat ni Allah kata, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Luasnya Allah nak kata, aku kaya. Jangan risau. Kau jangan ingat, aku ni janji kosong. Aku bagi pun tak berkurang apa pun daripada kekuasaan dan kekayaan aku. Alim. Allah tu maha mengetahui. Allah tahu apa yang duk main-main berbolak-balik dalam hati kita ni. Kan? Dan kemudian tengok sikit. Okey, sebelum kita pindah ayat lain, kita tengok ada satu soalan di sini ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Antara infak kepada masjid dengan infak kepada orang asnaf atau orang susah, mana yang lagi baik? Ustaz, kalau selepas itu kita sedekah kemudian kita terbuat dosa, adakah pahala sedekah tadi akan padam? Baik. Soalan yang cukup baik untuk kita memahami konteks ayat-ayat yang telah sedang kita bicarakan. Okey, pertama sekali, infak mana yang lebih baik? Infak di masjid ataupun infak kepada asnaf? Sebenarnya sama ada kita infak kepada asnaf ataupun kita sedekah kepada masjid, itu semua hanya wasilah. Masjid hanya sebagai satu medium. Okay? Medium masjid ni ada yang dia katakan dia minta sumbangan itu untuk menjaga, mengimarahkan masjid. Ada juga kadang-kadang ada masjid yang dia khususkan tabung. Kata okey, ini tabung untuk anak yatim. Mungkin masjid tu tidak ada link dengan serta-serta rumah anak yatim, yang masjid tu akan jadi medium untuk nak salurkan bantuan kepada rumah-rumah anak yatim tersebut. Ataupun tabung yang lebih umum ni, biasa masjid ni dia akan gunakan untuk imarahkan masjid. So imarah masjid ni termasuk daripada sudut majlis-majlis ilmu, termasuk juga terhadap untuk nak menjaga fasiliti, sebab setengah masjid dia tak cukup. Kan? Apa yang dibantuan diberikan oleh Jabatan Agama Negeri kan, terlalu sikit. Dan memang kebanyakan masjid dia bergantung kepada sumbangan orang awam. Ada juga masjid-masjid yang nak didirikan tapi tidak mendapat bantuan daripada Jabatan Agama. Jadi setengah masjid ni kita tengok sangat memerlukan. So mana yang lebih afdal, kita tengok pada keutamaan. Kan?
Kalau boleh kita bantu semua, kita bantu semua. Tapi kalau kita tak berapa cukup, maka kita tengok mengikut keutamaan. Kita nak bagi kepada asnaf, ada kala kita tak begitu kenal dengan asnaf itu. Dan macam contoh, ada orang bila dia bagi, ada satu asnaf tu tengah viral. Tengah viral, semua orang nak bagi kat dia. Dan banyak kes juga penuh kat rumah dia tu beras-beras, benda-benda yang dia tak boleh nak gunakan ataupun dia nak pakai. Kan, sebab semua orang nak bagi beras semua, bertimbun-timbun berpuluh-puluh guni beras. Macam mana dia nak pakai benda tu semua. So kadang-kadang kita tak berapa ambil maklum tentang condition dia. So mungkin ada setengah NGO yang lebih specialized dalam bab menyalurkan ni, dia lebih arif tentang kat mana nak salur. Dan kalau kita setuju dengan tujuan medium yang menyampaikan tu, kita boleh berikan medium itu kepada dia. So ini semua bergantung. Kadang-kadang kita sibuk, kita tak mampu nak check, nak bantu ramai orang. So kita pun tak tahu siapa lagi yang memerlukan. So kita perlukan bantuan daripada medium-medium ini. Baik. Kemudian dia kata, kalau kita sedekah, kita ada buat dosa. Adakah pahala sedekah tu akan padam? Dia not every dosa itu memadamkan pahala sedekah kita tadi. Tapi yang Allah kata dalam dalam ayat yang kita bicarakan sebelum ini, antara yang boleh memadamkan pahala sedekah kita, yang pertama, mengungkit. Kan, mengungkit tak pasal-pasal. Dan ada orang ungkit ni, dia tahulah bila dia ungkit tu dia nakkan something. You have to pay me back. Pay me back tu tak semesti dalam bentuk material, tapi dalam bentuk mungkin bantuan, pertolongan dan seumpamanya. Ataupun yang kedua, dia kata-kata yang tak baik lah. Dia dah bagi orang tu, dia ingat dia boleh maki hamun orang tu, dia boleh perlekehkan orang tu. Itu boleh menghapuskan pahala sedekah kita. Yang ketiga, riak. Kita bagi tu dengan bukan niat kita untuk nak dapatkan ganjaran Allah, tapi kita lebih kepada nak dipuji, diangkat. Dan itu bahana paling besar sekali yang menimpa orang-orang yang bersedekah. Lagi-lagi di zaman-zaman yang mudah menayangkan amal soleh ni. Dan kita tak boleh nak judge, betul? Tapi bagi kita kena jaga hati kita. Kalau hati kita tidak ikhlas kepada Allah, dan juga kita tak follow apa yang Allah perintahkan ni, itu boleh padamkan pahala sedekah kita. Adapun dosa-dosa yang lain yang tak berkaitan, yang Allah sebutkan ini, dia tidaklah memadamkan pahala sedekah kita ini. Melainkan kalau kita buat dosa menzalimi orang lain. Dosa yang tadi kita kata tu menzalimi lah. Kita ngungkit kat orang tu for personal purpose, untuk diri kita. Mungkin kita push dia, kita desak dia, kita bagi dia sebersalah, kita bagi dia dilema. Consider is menzalimi dia juga. Kita menyakiti dia juga pun menzalimi dia juga. Kita riak kepada dia, membuatkan dia rasa ni pun boleh jadi menzalimi kepada diri dia juga. Apa-apa pun bentuk kezaliman, dalam hadis yang lain Nabi SAW kata itu adalah orang yang akan muflis dekat akhirat. Orang yang akan muflis ni, dia datang, dia buat pahala yang banyak, pahala sedekah dia, pahala itu ini, tapi dia cuit orang ni, dia tembak orang ni, dia tak jaga. Walaupun besar pun macam mana pahala yang dibawa ketika itu, apa yang dia ambil ni, pahala-pahala ni semua dia akan dicuit balik oleh orang-orang yang dizalimi. Ni ambil sikit, ni ambil, sampailah pahala kita habis. Sebab tu jaga-jaga. Orang panggil, kalau kita tak mampu nak beramal banyak, jangan zalimi orang. Nak zalimi orang ni mudah aja sekarang. Di media sosial kita, di apa-apa pun, sometimes kita rasa benda tu baik, kadang-kadang kita rasa puas hati, kadang-kadang kita rasa seronok. Orang boleh ketawa, orang boleh tepuk tangan untuk kita, orang boleh seronok dengan apa yang kita cakap, kita buat. Tapi boleh jadi itulah kata-kata yang berlebihan, yang boleh menzalimi pihak lain, maka kita akan dapat
dosa, kita habis pahala kita yang kita buat. Baik. Kemudian kita teruskan lagi dengan ayat 269 yang mana Allah sebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan kebenaran itu, kebenaran pada kata-kata dia, pada pendapat dia, pada perbuatan dia, tindak tanduk dia. Allah berikan some orang ini always dia tidak mudah tergelincir sana sini. Baik pertuturan dia, baik perbuatan dia. Dan termasuklah ayat ni merangkumi ayat-ayat yang tadi. Ada orang ni memang Masya Allah, di sebalik dia memberi, Allah jaga dia. Tak bocor lah. Tak bocor pahala dia tu. Ada orang ni kuat dia memberi, banyak pula membocor dia kat situ kan. Banyak pula hilang pahala dia ke sana kemari. Sama juga, ada orang dia mengajar, dia punya Allah bagi, Masya Allah. Walaupun mungkin dia tak mengajar banyak, tapi Allah jaga dia supaya dia tak bocor pahala di sana sini. Tak hilang lah dengan mungkin sumpah seranah kat orang, provokasi kat orang, fitnah pada orang, mengumpat orang ke. Tapi ada orang banyak dia mengajar sana sini meriah, tapi banyak pula bocornya. Mulut-mulut yang tak jaga ni. Wa may yu'tal hikmata, Allah kata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi as-sadad, yang diberi taufik untuk keselamatan diri dia ini, Allah kata dia akan dapat kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tak ada orang yang boleh ambil peringatan ini melainkan orang-orang yang bijak. Kemudian Allah sebut pada ayat yang 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma anfaqtum, apa-apa sahaja yang kamu belanjakan di dalam ketaatan kepada Allah, aw nadhartum min nadhrin, atau kamu bernazar sesuatu yang di dalam ketaatan, fa innallaha ya'lamu, Allah tahu, Allah akan balas, Allah akan bantu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berlaku zalim itu Allah tak mau bantu mereka. Mereka tidak akan mempunyai pendukung. Orang yang zalim itu dia berdoa pun Allah tak makbul, Allah tak dengar pun doa dia. Allah tak nak tolong pun. Allah dah kata wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang zalim itu dia tak akan dapat pertolongan daripada Allah. Kemudian selepas Allah menceritakan tentang sedekah, tentang peringatan berkaitan dengan sedekah ini, Allah nak ceritakan sesuatu aspek yang lain pula. Kesan-kesan, cara-cara kita memberi. Allah kata in tubdus sadaqati fa ni'mahi 271, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha, maksudnya Allah nak bagi tahu tentang boleh tak kita sedekah secara terbuka, yang mana kita sedekah ni orang tahu, ataupun tak boleh. Mana yang lebih baik, kita sedekah secara terbuka ataupun kita sedekah secara tersembunyi? So ada beberapa poin yang saya nak sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, bersedekah secara terbuka
Tak salah. Tak salah kita sedekah secara terbuka, mungkin kita letak gambar kita bagi di media sosial contohnya. Tapi dengan syarat dia ada maslahat tertentu. Ada maslahat tertentu. Ataupun kita sedekah tu kita bagi tu pada kawan kita ke, tadi aku ada bagi pada ni sekian-sekian. Kalau ada maslahat, contoh maslahat, kita nak galakkan orang lain buat sedekah sama. Kita nak ajak dia, jom kita sama-sama bagi. Tadi aku ada bagi sikit, jom kita bagi sama. Ataupun kita nak menunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik kepada orang. Dalam hati kita ni tak ada sekelumit pun perasaan riak. Tak ada sekelumit pun kita nak orang puji kita. Ataupun maslahat lain, contohnya kita nak bagi tahu atau kita nak update pada para penyumbang supaya kita dapat kepercayaan orang ramai terhadap aktiviti kebajikan yang kita lakukan. Contoh NGO lah, macam macam Global Ihsan. Dan Global Ihsan ni kan selalu bagi bantuan lokal, global, lama-lama nama jadi global. Jadi ada kala bantuan tu ialah sebab Global Ihsan NGO yang jadi medium wasilah daripada sumbangan orang ramai untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. So kadang-kadang perlu ditonjolkan aktiviti itu. Aktiviti itu supaya orang tahu, okey, dia menjalankan tugasnya. Dia buat, kalau dia ambil kutip pergi Syria, dia pergi Syria contohnya untuk nak sampaikan. Dia kutip untuk Yaman, dia pergi ke Yaman umpamanya. Dia kutip untuk baling, mana-mana tempat lah. Maka diberitahu pada para penyumbang, sumbangan-sumbangan kamu telah disampaikan. Tapi ingat, kan dalam bab ni bukan mudah. Saya kita cerita. Tapi inilah yang ayat ni Allah cerita, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang-terangan, maka demikian itu baik sebab dia menjadi contoh yang baik, mungkin orang akan ikut. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Lebih terjagalah. Dalam hadis ada beberapa kisah yang menunjukkan ada kala para sahabat radhiyallahu anhum bersedekah secara terang-terangan. Umpamanya dalam Sahih Muslim ada cerita kisah beberapa lelaki yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang susah, sangat dhaif penampilan dia. Kemudian Nabi SAW pun sedih dan Nabi minta para sahabat yang berada di situ untuk membantu mereka walaupun dengan secebis buah kurma. Sampai datang seorang lelaki daripada kalangan Ansar, dibawa timbunan barang untuk disumbangkan. Lalu mereka, sahabat-sahabat lain yang melihatnya itu pun dia rasa semangat dan ikut sama nak membantu. So Nabi SAW jadi sangat happy dan Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu sunnah perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang ikut sama mengamalkannya. Okay. Yang kedua, para penyumbang atau pembuat amal yang membuat hebahan tentang gerak kerja. Macam ni lah. Yes, macam Global Ihsan ni lah. Macam kalau kata saya ke, sahabat-sahabat lain ke, anybody dalam Global Ihsan, kita tak banyak, kita sikit je. Yang kita yang terlibat dalam gerak kerja amal ini, kita kena sangat hati-hati. Sangat hati-hati berkaitan dengan soal hati kita. Sebab hati ini merupakan ujian yang paling besar, yang paling halus bagi manusia. Allah Maha tahu betapa beratnya ujian hati yang menimpa orang-orang saleh. Syaitan akan cuba membisikkan was-was, akan meniupkan api riak supaya mereka ni mengharapkan pujian dan sebagainya. Kalaulah hati kita ni tak betul-betul ikhlas untuk Allah,
kita khawatir segala kebajikan dan amal saleh kita akan jadi sia-sia walaupun di dunia ini kita dipandang mulia. Allah kata dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa yang usaha dia semata-mata nak kehendakkan habuan kehidupan dunia dan perhiasan ni, maka Allah kata kami akan berikan hasil usaha mereka di dunia itu. Kalau kami dia nak kat dunia ni, kami bagi dekat dunia ni. Dia nak puji-pujian, kita bagi puji-pujian. Dia nak habuan, kami bagi habuan. Tak dikurangkan sedikit pun. Tapi mereka lah orang-orang yang pada hari akhirat nanti tak ada baginya selain daripada azab neraka, dan pada hari itu terhapuslah apa yang mereka lakukan di dunia dan terbatallah segala apa yang mereka kerjakan. So siapa yang khawatir gagal nak mengawal hati sendiri yang penuh dengan godaan yang membara, sebaiknya pilihlah sedekah memberi secara rahsia kalau tak ada keperluan untuk nak menzahirkan dia, sebab itu lebih selamat bagi diri kita. Saya pernah pesan pada Global Ihsan sebelum ini. Saya kata dalam kita nak bagi ni, kita jangan kejar konten. Kita tahu ada setengah NGO dia kadang-kadang dia kejar konten. Apa yang kes viral yang tu dia pergi sampai kat situ supaya orang kan up puji dan sebagainya lah. Tapi kita tak mau macam tu. Dan kalau kita sampai ke tahap tu, kita akan desperately buat sesuatu yang tidak kita lakukan kerana Allah. So kita buat ni hanya ke atas kapasiti kita. Kita ada lingkungan jemaah-jemaah sahabat-sahabat kita yang mana mereka ni sama-sama nak beramal soleh, membantu. Apa yang mereka beri, apa yang mereka nak, apa yang ada, itulah yang kita hulurkan. Kita jangan desperate untuk nak kumpul, untuk nak kita nak ni. Alhamdulillah Global Ihsan ni tak ada pejabat pun. Kalau ada meeting, ada apa-apa nak ni, kita discuss at minimum cost. Yang mana kita buat dekat rumah ketua kita. Kadang-kadang buat dekat kedai, makannya sambil minum-minum ni sahaja untuk nak bincang. Tak perlu untuk nak membelanjakan kos pengurusan yang berlebihan, kos pejabatnya, kos elektrik ni tak ada kan. Kita nak cuba minimumkan semua itu supaya kita dapat bantu sampai, dan kita tak ada nak kerja apa yang kita rasa kita mampu kita buat dan kita mampu, tak ada nak desperately nak kena tunjukkan yang sini. Dan kalaulah kita ni nak muncul pun dalam kerangka, subhanallah, benda ni paling susah sebab kan saya sendiri pun terlibat juga dalam misi-misi ni. So kita kena letak set harapan, this is not for pujian untuk siapa-siapa. Kita buat kerja ni bukan nak puji-pujian daripada orang. Kita buat ni satu pengalaman. Kalau saya pergi, contoh tahun lepas kita pergi Syria, pergi satu pengalaman pada kita, melihat sendiri tentang kesusahan orang di sana. Apa yang lagi penting sebenarnya adalah muhasabah kepada diri sendiri juga. Dan kita nak orang sama-sama buat kebaikan itu. Kalau mereka nak, kita bagi satu platform untuk nak sama-sama hulur ataupun sama-sama kita bantukan. Hasya, orang Arab bagi tahu, maksudnya jauh sekali lah daripada kita ni nak menunjuk-nunjuk, kita nak cuba nak mendapat benefit apa-apa daripada sini. InsyaAllah lah orang-orang yang dalam global ni yang selalu membantu global ni pun orang-orang yang sudah ada lah kan. Mereka kalau tak buat kerja amal ni pun dah cukup dah dengan apa yang Allah nak bagi. Bukan itu. Dan saya sebenarnya pun bagi tahu juga pada global, mission kita bukan nak sumbangan daripada orang ramai. Maksudnya kalau perlu tak apalah. Tapi itu bukan misi utama kita. Misi utama kita adalah kita nak membantu dengan apa yang kita ada. Apa yang sekeliling kawan-kawan kita ada. Kan itu je. Tak perlu untuk kita dapat juta-juta pun. Kalau kita ada berapa belas ribu, berapa puluh ribu, itu yang kita mampu, itu yang kita beri. So tak adalah kita nak bawa burden orang ramai tu. Alhamdulillah. Baik. Poin yang ketiga, masyarakat netizen, dalam medsos macam-macam lah netizen ni. Netizen
tak berhak untuk berburuk sangka ataupun menilai hati sesiapa. Sebab tak ada sesiapa yang tahu dan berhak menilai apa yang tersirat melainkan Allah. Cukuplah kebaikan yang dizahirkan itu sebagai kunci untuk kita berbaik sangka yang dituntut oleh agama dan didoakan kebaikan untuk dia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis masyhur tentang Usamah radhiyallahu anhu, dia pernah bunuh seorang dalam peperangan. Orang tu dia takut masa nak mati dia cakap asyhadu an la ilaha illallah. So Usamah dia ingat orang tu cuba nak selamatkan diri dia semata-mata. Dan bila Nabi SAW tahu tentang cerita tu, Nabi sangat marah. Nabi kata dekat Usamah berkali-kali, adakah kamu telah belah dadanya sampai kamu tahu isinya benar atau tidak, wahai Usamah? Nabi ulang berkali-kali sampai Usamah rasa menyesal. So we don't have right to judge anybody, especially apa yang dalam hati dia. Kan, kalau apa pun dalam perasaan kita, kita jangan mudah untuk nak berburuk sangka lah. Yang keempat, masyarakat yang memuji hasil usaha seseorang ataupun sesetengah pihak, jangan sampai berburuk sangka pada orang lain ataupun menafikan usaha pihak lain yang kita tak tahu. Contohnya kita anggap wakil rakyat kawasan tu tak bantu, kita anggap jiran dia tak tolong, padahal ada je cerita-cerita yang kita tak tahu. Tapi kadang-kadang kita nampak kebaikan seseorang, kita nafikan kebaikan orang lain. Jangan buat macam tu, sebab banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Saya personally kenal dengan beberapa sahabat yang dia Masya Allah gigih bantu dengan simpanan dia sendiri sekalipun sambil berdakwah siang dan malam. Tapi dia orang lebih selesa untuk memilih tak dapat liputan lah. Dan ada yang pernah mengadu, dia segan dan untuk nak asyik minta sumbangan orang ramai, tapi ditebalkan juga wajah dia kan, ataupun digagahkan juga kudrat dia untuk terus membantu agama ataupun orang yang memerlukan, sebab jiwa dia suka membantu. Dan ada orang memang macam tu, jiwa dia suka membantu. Ada orang ni jiwa dia tak suka membantu, dia suka bersangka buruk, dia suka sendiri-sendiri, macam tu lah. Poin yang kelima, setiap manusia ni Allah bagi dia kekuatan dan peranan masing-masing. Dan ada yang Allah bagi kelebihan daripada sudut ilmu pengajaran, ada yang diberi kelebihan daripada sudut aktiviti kebajikan, ada orang yang Allah bagi kelebihan daripada sudut harta untuk dia menghulurkan sumbangan, kepemurahan hati, dan ada juga macam-macam kelebihan yang Allah bagi pada setiap insan. Jangan kita remehkan kelebihan sesiapa dengan kelebihan orang lain. Sebab umat ni diciptakan untuk saling melengkapi. Tak ada yang memiliki semua kelebihan ni sekaligus. Kan? Tak ada pelajar, tak adalah guru. Tak ada guru, tak berkembanglah ilmu. Tak ada penyumbang, tak adalah aktiviti sumbangan. Tak ada penggerak aktiviti, tak adalah manfaat sumbangan. Dan tak ada yang mengerah tenaga, tak adalah gerak kerja. Macam itulah. Dan akhir sekali, belajarlah untuk kita berbaik sangka dan kita support kebaikan antara satu sama lain. Macam mana setiap daripada kita ada kelebihan tersendiri, kita pasti juga ada kelebihan tersendiri. Belajarlah untuk merahmati saudara kita dan melihat kebaikan dia sebagaimana rahmat Allah yang memadamkan 10 kesalahan hamba-Nya dengan satu kebaikan yang dilakukannya. Islam, agama, kasih sayang. Baik, dengan itu kita akhiri kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Baik, saya tengok beberapa soalan ni lagi. Assalamualaikum doktor, saya pernah nak infak kepada satu badan NGO yang hendak menolong saudara Islam kita di Syria dan Palestin. Bila saya klik dan tanya soalan, saya lihat profil picture dia, wah bukan main mewah, pakaian dengan cermin mata hitam, dan sebagai orang yang nak berinfak, adakah kita berhak tanya berapa peratus daripada infak kita diambil daripada agensi untuk tujuan upah dan sebagainya? Okey. Satu, saya tak tahulah, sebab kita tak boleh generalize kan. Setiap satu pihak dia ada dia punya situasi dan keadaan. Contohnya kalau kata di Global kan, saya tak nak cerita pasal NGO lain, tapi kalau saya cerita macam Global Ihsan kan, kalau orang tengok Global Ihsan, kalau orang tengok misal kata ada wakil-wakil yang pergi, sekali bila dia tengok dia ni nampak macam mewah ni nampak Masya Allah pergi shopping sana sini. Sebenarnya
Jangan kita terus buruk sangka kata, oh dia ni mesti ambil duit daripada, dia bermewah daripada hasil sumbangan orang ramai. Apa nama, orang-orang yang ada di belakang Global Ihsan ni, penggerak-penggerak utama dia adalah orang-orang yang saya kira dah milioner lah, kan? Orang-orang yang memang kaya lah, kan? Mereka ada harta dan mereka sendiri pun menyumbang banyak, kan? Sometimes bila mereka pergi ni, mereka pakai duit sendiri je sebab dia orang punya duit dah banyak, kan? Tapi kadang-kadang bila mereka pergi, ada kala dia orang singgah lah, bukan yang pakai duit daripada sumbangan ni, dia orang sendiri dah kaya lah. Dia orang ni akan pakai duit sendiri untuk mungkin okey dah dekat sini, alang-alang kita singgah sini sikit kan, nak beli itu ini dan sebagainya. So kita tak boleh terus judge satu pihak itu dengan apa yang kita rasa ataupun kita sangka semata-mata, sebab sometimes benda yang lain, macam contoh apa nama tempat lain, saya tak tahulah, badan lain, wallahu alam, itu dia sendiri, kan? Boleh kalau kata dia nak tanya tentang macam mana cara pengurusan ni, boleh lah. Kalau dia apa nama, biasanya dia orang ataupun macam broker sendiri ni, dia akan bagi tahu. Kalau kita tanya tu, dia akan ada, broker sendiri ada audit dia dan ada apa nama, dia punya accountant dia dan sebagainya. So itulah, kita tak boleh generalize, tak dinafikan ada yang mungkin ambil mudah ataupun ambil kesempatan, tetapi tak semua begitu, dan ada juga yang okey, bahkan mereka ni sendiri already dah kaya, cumanya mereka ni nak membantu orang lain, nak buka jalan. Saya pernah sebut pada apa, geng-geng lokal ni kan, Kuma ni dah kaya kan, cukuplah kita kena apa yang kita ada ni, kita bantu je orang dengan apa yang kita ada. Tapi mereka kata, Ustaz, kadang-kadang ada orang bila dia tengok kita nak bantu, dia nak sama, dia minta untuk nak sumbang, nak ada saham dia juga kat sini. So kita rasa macam bagilah, siapa yang nak bagi, tapi kita tak ada nak jadikan itu sebagai satu misi utama. Yang tu hanya bonus-bonus, siapa yang nak ni silakan sama-sama bersama dalam ni. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Doktor. Apa tu? Allah memanggil Nabi dengan penuh penghormatan. Boleh Ustaz komen? Ada Ustaz tempatan yang mereka panggil Aisyah pada Nabi Abang Mat apa ni? Oh, adakah ini satu dosa? Oh, mereka cipta. Oh, saya ingat mungkin ini soalannya tentang mungkin ada penceramah-penceramah Ustaz yang dia nak bawa cerita hadis tu dalam bentuk masyarakat Melayu. So dia tak sebut matan yang sebenar, teks yang betul, dia gunakan istilah yang Abang Mat, istilah contoh nak bermanja macam itulah dalam kerangka orang Melayu. So isunya adalah kebanyakan daripada penceramah kita, dia tak sampaikan hadis tu daripada teks, kan, tak hafal hadis ke. Ada yang itu bahaya dia, kita mungkin akan tertokok tambah ataupun kita akan tersalah sana sini. So kalau kita nak sampaikan satu hadis tu dalam bentuk makna, mafhum daripada hadis tu, bukan daripada bulat-bulat teks tu, kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan maksud hadis ni lebih kurang ini. Kalaulah dia tidak ada unsur yang bercanggah, tidak ada unsur-unsur yang tokok tambah yang memberi efek kepada hukum hakam dan maksud hadis itu, kita boleh buat, kan, atas pandangan daripada jumhur kita boleh lakukan, tapi dengan kita kena faham konteks dan maksud daripada hadis itu. Tapi janganlah perubahan itu boleh mendatangkan kecacatan kepada makna hadis. So Nabi SAW, kalau kita nak panggil Nabi SAW dengan panggilan yang hormat, panggilan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memanggil Nabi SAW di dalam Al-Quran dengan namanya semata-mata. Allah tak pernah sebut Nabi dengan panggilan Rasulullah, panggilan Muhammad semata-mata, melainkan Allah akan karinkan dia, Allah akan gandingkan dengan sifat kerasulan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul. Allah akan sebut dengan
dengan kalimah Rasul. Yang lain-lain Allah sebut, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kan begitulah Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang mulia. So kita muliakan, kalau kita nak sebut tentang Nabi, kita gunakan panggilan-panggilan yang kita muliakan. Jangan kita ubah-ubah sesuka hati, semata-mata nak masukkan dalam bahasa kita tempatan dalam keadaan kita merendahkan apa yang sepatutnya. Nampak macam, kadang-kadang nampak macam Aisyah tak hormat Nabi pun. So kita elakkan benda-benda begitu. Wallahu ta'ala alam. Sampai itu sahaja dulu. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.